Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita sambut kembali mengenai dengan ayat-ayat syifa. Sekilas selalu mengaji ayat-ayat syifa. Dan seperti mana yang kita sama-sama maklum bahawa ayat-ayat syifa adalah merupakan kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang dikumpul daripada beberapa surah dan dijadikan satu kumpulan, dinamakan ayat-ayat syifa atau as-sittut syafiyat. Pada malam ni kita sambung kembali pada muka surat 52. Kata syifa. Kata syifa berarti sembuh. Ya. Ini kena ambil ingatan lah ya. Syifa maknanya sembuh, pulih, mendapat semula, menarik balik, hal mendapatkan kembali. Seorang pesakit yang sembuh dari sakit, seorang pesakit yang sembuh dari penyakitnya, berarti dia pulih ataupun dia telah mendapat semula barang kehilangannya. Sihat kita ni tuan-tuan dan perempuan adalah hadiah kurnia Tuhan. Sebab itu Nabi kita pernah berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Rasulullah berdoa, ya Allah, afiatkanlah, sejahterakanlah badanku, pendengaranku dan penglihatanku. Dipahamkan bahawa daripada hadis ini, daripada doa Rasulullah ini, bahawa Rasulullah SAW mengambil berat tentang kesihatan. Apabila seorang itu hilang kesehatannya, umpamanya sakit, sudah tentulah dia berusaha untuk nak memulihkan. Bila nak pulih itu mana syifa, untuk nak menyembuhkan, nak memulihkan, atau untuk mendapat kembali sehat dia yang telah pergi tu. Itu mana syifa ya. Kata Ibnu Mansur, ya, ini pengarang kamus lisan al-Arab kan. Syifa adalah sejenis ubat atau penawar yang tasawuf dan boleh menyembuhkan penyakit. Ini pendapat Ibnu Mansur. Setiap bahan, setiap benda, sama ada benda tu secara persendirian maupun dikumpul diadu dengan bahan lain, dapat menyembuhkan penyakit, maka bahan tersebut disebut syifa. Katakanlah sebiji pil, tablet, rawa tinik, ini untuk penyakit batu karang. Kata doktor, kamu telan 2 biji pagi dan petang, InsyaAllah batu karang itu akan hancur, dikumah oleh bahan-bahan badan, dan dia akan keluar menerusi saluran air kencing ataupun najis. Jadi pil diberi nama rawatinik itu adalah syifa. Namun begitu, ingat, dia hanya bahan benda saja, sebagai orang kata pilihan, sebagai orang kata pilihan
yang menyembuhnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan dan puan, bila nak guna suatu bahan ubat, mestilah ingat, pertama Allah yang menyembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan minum air tonik apa minum. Itu adalah penawar. Ini kekuatan dalaman. Jika sekiranya pil yang diberi itu ataupun ubat yang diberi itu tidak juga menghilangkan penyakit, kita masih kuat. Ini yang kita nak. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tak kuat. Memang dia tak kuat, tuan-tuan. Orang kuat orang beriman saja. Kuat di sini bukan maknanya gagah boleh angkat barang berat, bukan begitu. Kuat mana masalah apa ni, diri dia tu dapat bertahan, dapat menaluki dan dapat menguasai dirinya. Ini kuat. Orang yang sabar, dia orang yang kuat. Nabi dah kata, bukanlah laisa syai'un bisur'ah. Kuat tu bukan dengan kuat apa ni, berkata bergomo, bergusti tu. Bukan macam tu kuat. Orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika berdepan dengan kemarahan. Ini orang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat tunggu sekejap. Tuan-tuan ada orang yang kuat. Arti iman tu menguasai diri tuan-tuan dan puan dan sanggup berada di tempat begini walaupun beberapa minit atau beberapa jam dan sebagainya. Itu kuat. Jadi syifa adalah penawar, penyembuh, pemulih yang memberi semangat untuk teruskan kehidupan. Ini yang kita cari hari ini, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak ada penyakit pada badan, pada zahir atau pada batin, tapi kita perlu pada syifa untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah tuan-tuan puan, orang yang melakukan perbuatan jinayah, mereka bukan orang kuat, mereka orang yang lemah. Sebab dia tidak dapat menguasai mengawal dirinya, bertindak sewenang-wenang tanpa mengira kemanusiaan. Tak ada hak ke atas kemanusiaan. Dia tak kuat. Kalau dia kuat, dia tidak akan bertindak dengan sewenang-wenangnya kecuali mempertahankan haknya. Itu lainlah. Baik, kita lihat lagi firman Allah maksudnya. Dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar, ini sifat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Nunazzil, kami, kata Tuhan. Ini satu makna kalau raja better, yang menurunkan, yang mendatangkan Al-Quran ini adalah bertujuan untuk memulih kamu, bertujuan untuk kamu mendapat semula kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan sebagainya. Baca Quran, sihat. Tuan-tuan apa ni berduka cita, baca Quran, sihat. Itu Quran tu penawar. Baik, tuan-tuan kata baca Quran pun tak erti, tak faham. Itu masalah tak faham, satu masalah. Tapi satu masalah lagi ialah tuan-tuan ingin membaca Quran. Keinginan itu adalah merupakan suatu pemberian Tuhan, anugerah rahmat Tuhan. Baca Quran, Yasin, tenang hati. Cuba tuan-tuan amalkan. Bila ada berdepankan masalah hidup, susah ekonomi, keluarga apa ini semua macam-macam cerita, banyak cerita, baca Quran. InsyaAllah tuan-tuan akan sihat walafiat. Saya tak tahulah pengalaman tuan-tuan perempuan. Kalau saya yang apa kata ni,
boleh dikatakan pesakit. Saya daripada muda sampai tua pun saya sentiasa sakit, tak pernah sihat. Mungkin ada orang demam tu 3 hari, ataupun orang kata dia demam hanya seminggu. Tapi saya mengalami demam 3 bulan. Pagi sihat, petang demam. Ini semasa di pondok, saya tak pernah sihat. Jadi bila saya baca Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, maka itulah penawar saya. Bila saya rasa nak gigil demam tu, tak baca Al-Quran, apa yang saya ingat saya baca. Alhamdulillah, jiwa tenang, tenteram. Kita pergi belajar walaupun kita tubuh tak apa sihat, panas, tapi tak semangat nak belajar tu terus. Ini yang kita nak, yang tunggu pun ya. Baik, sungguh jelas kebenaran pernyataan ayat tersebut apabila skrin akal ya anda terpapar makna syifa. Tuan-tuan tengok TV ya, di paparan tu skrin di TV tengok TV 3, RTM 1, RTM 2. Celik mata tuan faham kan? Tengok ini pasal apa? Pasal akal tuan tu sehat, faham tu. Baca juga ayat Quran yang kita baca tu kita baca lah ayat apa, umpamanya surah apa, surah Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Syahat tu bila akal kita ni menerima atau dapat melihat paparan ayat itu. Tapi kalau mulut Yasin, di akal tak sikit pun tak tergambar, tak terpapar, tak sihat. Yalah perempuan, contoh tadi tengok TV ya, tak cerita TV lah. Tuan-tuan boleh tengok TV, boleh lihat mukanya tersenyumnya, riang dia, kan, gembira. Pasal apa dia gembira seperti riang? Kerana akalnya boleh memahami apa yang dilihat. Begitu juga kalau kita buka Quran ya, kita baca Quran, akal kita sihat. Mana ayat yang dibaca itu terpapar di skrin akal kita tengok. Kita tak hati dia tak kisah. Itu dia teman ya. Sungguh jelas pernyataan ayat tersebut. Apabila skrin akal ya, anda terpapar makna syifa tu. Pesakit inginkan penyakitnya syifa atau sembuh, boleh sihat dan segar, atau mahukan kesihatan yang hilang itu ditemukan balik atau mendapatkan balik. Bukan begitu? Ya, memang begitu teman-teman. Tentang pergi melarat hospital, boleh dikatakan 100% sakit itu ingin mendapat kembali apa yang telah dia terhilang. Justru syifa yang terbaik ialah ayat-ayat Al-Quraniyah. Ayat-ayat Al-Quraniyah, ayat Quraniyah ya, buat mengubati penyakit dan merupakan pilihan yang bijak, lagi sesuai didahulukan di samping rawatan dengan ubat-ubatan. Gabung sekali. Saya katakan tadi bila tuan nak ambil ini sirap batuk, sebelum tuan-tuan minum Bismillahirrahmanirrahim, itu syifa. Kita gandengkan dengan bahan tadi, insyaAllah mujarad lebih kuat teman-teman. Ini Islam mengajar kita. Islam mengajar kita supaya kita tidak hilang akidah kita ni.
Jangan tunggu nampak ubat. Ubat ni lah ni kan. Panadol ni lah hilang sakit kepala aku. Tetap mau macam tu. Dan tuan nampak Allah dulu yang menyembuh, kemudian melalui bahan-bahan yang Tuhan ilhamkan kepada manusia, letak nama sekian-sekian ada. Justru sifat yang terbaik ialah ayat-ayat Al-Quraniyah buat mengubati penyakit, dan merupakan pilihan yang bijak lagi sesuai didahulukan di samping merawatan dengan ubat-ubatan, sebab yang boleh menyembuh dan mengembalikan sihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengambilan pil atau kapsul ubat-ubatan kerana mengubati sesuatu penyakit adalah suatu ikhtiar yang diharuskan. Ini kena faham tuan-tuan, ya. Suatu ikhtiar yang diharuskan. Begitu juga merawat penyakit dengan membaca ayat Al-Quraniyah, seperti ayat-ayat Al-Quraniyah yang terdapat padanya kata syifa, adalah suatu usaha dan ikhtiar yang tidak dilarang. Kumpul ayat syifa yang kita belajar ni, menurut kita sebenarnya, wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Dia sakit dada, dia sakit dada, dia baca ayat tu, wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Baca 11 kali, gosok dada kita, insya-Allah. Tapi ingat, di akal kita, di sekenakan ni ada kata sifat tu. Mudah-mudahan Allah sembuh. Oleh itu, kedua-dua cara atau teknik rawatan ini hanyalah sebagai alat yang tidak memiliki kuasa menyembuh, melainkan jika diizin oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok teman-teman. Jadi sama ayat-ayat Al-Quraniyah, fil atau kapsul yang tuan ambil tu, kedua-duanya tak ada kuasa untuk menyembuh, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kisah yang dinukil daripada Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Qusayri menukilkan bahawa anak lelaki kesayangannya sakit bergumul maut. Kalau kecengan sakit gomol tu berembak. Cuma buat dia orang sakit kan, duduk pun tak kena kan, tidur pun tak kena, ini semua tak kena. Asyik nak marah ya. Pasal apa? Dia sedang bergumul dengan maut. Sehingga beliau merasakan tidak ada harapan lagi untuk hidup. Maka pada suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengadu mengenai anaknya yang sedang sakit tenat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manalah engkau?" Ni pasal manalah engkau, menemu ni guana kok. Artinya manalah engkau? Dan ayat-ayat Al-Quraniyah yang ada padanya kata sifat. Engkau ni macam mana? Apakah tak ingat ayat Al-Quran yang ada kata sifat? Hati dia tanya. Dalam mimpi berbuat. Ini orang yang dekat dengan Tuhan ni, orang yang cinta dengan Allah dan Rasul cukup kuat. Ini memang bermimpi lah tempat, tak syak. Ini mimpi yang baik. Kita ni perempuan, kalau kita nak mimpi macam mana kan, pikiran kita kalut dengan gambaran-gambaran dunia saja kan. Penuh kita dah belajar kita hikam ala aqwan min tabi'atin fi al-mir'ati kaifa yutasawwaru qalbun, bagaimana hati itu boleh bersinar. Hati itu, pikiran itu boleh bersinar, menyinari hidupnya, sedangkan gambaran suara dan akwal, gambaran-gambaran kehidupan dunia ni penuh sesak.
dalam ingatannya. Mana nak buat? Itulah perempuan tak masuk. Tak masuk masa dah penuh. Allah. Itulah kehidupan kita tu perempuan. Hakikatnya sama ada kita sekarang ni dia angka 60 tahun hidup, ataupun 50, atau 40, atau kurang lagi, ataupun lebih. Jika sekiranya gambaran dunia tu sentiasa penuh naik ke dalam akal kita, susah nak dapat hidayah. Susah. Dia tak masuk tuan-tuan. Baik. Kemudian beliau terjaga. Bila dia bermimpi Rasulullah, tanya dia, "Kau ni tak tahu tak baca ke ayat-ayat Al-Quran yang ada kata sifat?" Patut dia terjaga. Dia terjaga. Kemudian beliau terjaga dari tidur, lalu berfikir tentang ayat-ayat Al-Quraniyah yang terdapat padanya kata sifat. Akhirnya beliau menemui ayat-ayat tersebut pada 6 tempat di dalam Al-Quran. Kita dah papar kan? Ya, tuan-tuan baca tak ada. Baca. Dan segera menulisnya di pinggang. Dia ambil pinggang yang bersih, kalau boleh warnanya tak putih lah, pinggang putih orang kata kan. Kemudian menuang air, ambil air, tulis tu apa, ialah sama ada kita guna pin tu atau tempat pin, ataupun tuan guna isyarat saja dengan jari, ya, tulis. Tak ada pun tak ada berbekas tulisan kan, tak ada. Ambil air tak, dan mengacau supaya ayat yang kata tu bercampur air tu kan. Sesudah itu memberi minum kepada anak kesayangannya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anaknya itu sembuh, sehat dan segar, seolah-olah terlepas bebas dari ikatan yang mengganggu pikiran dan dirinya. Ajib. Tuan-tuan kata ajib kan? Baik. Kalau tuan-tuan cuba, aku nak cuba, betul tak dia ni? Tulbah ni, ayat ni betul tak ni? Baik. Bila kata nak cuba tu, fikir dulu sejenak. Apa ni perkataan nak cuba tu? Apakah sekadar nak tahu jadi tak jadi, atau sebaliknya? Tapi kalau orang kata sekadar nak tahu betul tak betul, jangan cuba. Punah akidah perempuan. Ini bukan percubaan. Dia tak ada testing ni, tak ada. Ini bukan fikir. Jalan lalu ambil saja. Ini dengan Al-Quran, tuan-tuan jangan main-main. Kalau tuan-tuan rasa tak sedap hati, maknanya peratus keyakinan tu kurang, sudah buat tak tahu je. Jangan cuba tuan-tuan nak main nak cuba. Kalau tuan-tuan jangan tu niat punah akidah perempuan. Baca pun tak jadi juga. Itu punah. Lebih baik tuan-tuan hindarkan. Saya beri ingatan pun, ayat Al-Quran tetap penawar, tak syah. Ini ayat Al-Quraniyah, dia tetap penawar. Baik, mustajab atau tidak, tuan-tuan ingat pada muka surat yang 43 tu, tuan-tuan perhati, kena ingat tu. Itu petikan daripada Ibn Qayyim setulis kata itu syaratnya. Itu syarat tu. Ada 3 syarat untuk nak memastikan mustajab ataupun tidaknya. Kalau tidak mustajab, ni tuan-tuan kemungkinan telah melakukan kesalahan. Ini kalau tiga-tiganya ini tak ada, insya-Allah. Ini menunjukkan bahawa perempuan bila baca ayat Al-Quran, inginkan mendapat rahmat Allah, pastikan niat yang ikhlas, jujur, dan berkeyakinan Allah akan menyembuh. Seandainya berlaku sebalik, teruskan usaha.
Baik. Kata penulis buku As-Sab'ul Munjiyat was-Sittus Syafiat, pada suatu hari aku hendak pergi membeli ubat untuk pesakit. Kata dia, ni cerita dia, ni cerita benar tuan-tuan. Pada suatu hari aku hendak pergi membeli ubat untuk kegunaan seorang pesakit, di mana para doktor mengatakan penyakitnya tidak akan sembuh. Dan ketika aku sampai ke sebuah kedai farmasi, kedai ubat tu, aku dapati pada kain yang direntang di depan kedai farmasi tu tertera tulisan, jika anda kehilangan harta, anda kehilangan sesuatu yang dapat ditentukan nilainya. Jika anda kehilangan harta, anda kehilangan sesuatu yang dapat ditentukan nilainya. 1 juta hilang. Jika anda kehilangan kemuliaan diri, marwah, hilang. Anda kehilangan sesuatu yang tidak dapat lagi ditentukan nilainya. Hebat tuan kata-kata ini. Baik, yang ketiga, dan jika anda kehilangan harapan, jika anda kehilangan harapan, maka anda telah kehilangan segala-galanya. Ingat tuan, harapan mesti ada. Kalau harapan tak ada, hilang, habis. Seorang pesakit, apa ni, dia jangan sekali hilang harapan untuk nak sembuh. InsyaAllah sakit aku dia akan sembuh, InsyaAllah, kan, sampai ke akhir hayat, sampai ke mati pun nak kata tak apa. Itu dia punya apa ni, seorang yang cekal dan mengadu cara itu. Kita tuan-tuan mudah putus asa, ya. Apa ni, bila terhalang sikit je, sudah. Saya pernah beri nasihat pada seorang pelajar. Dia asyik apa ni, kurikulum, jadi tertinggal banyak apa ni subjek yang dia tak dapat apa, tak dapat, tak boleh ingat, tak tahu tak. Dia jumpa saya. Yalah, kita sebagai seorang apa ni, pembimbing kaunselor kat kolej tu, okay. Senasihat dia ni, kita ni lah, macam ni, awak jangan hilang sikit pun harapan. Harapan ingin kejayaan, ingin mengecapi kejayaan, jangan hilangkan. InsyaAllah bila balik dari asrama, harapan aku untuk ke universiti, ke menara akademik ini lah, ya. Alhamdulillah, STPM yang baik, boleh masuk UIA, buat apa ni, ijazah undang-undang, sekarang jadi peguam. Ini harapan. Bila jumpa saya, dia tersenyum jauh. Terima kasih Ustaz. Harapan dia kata tempat dia. Tapi kita kalau lemah, habis. Baik. Tetapi kata penulis ni, cerita ni kan, yang menyampaikan cerita ni, tetapi aku tidak kehilangan harapan. Harapanku kepada Allah sesungguh tinggi. Aku membeli ubat di kedai farmasi itu dan kembali bertemu pesakit dan memberikan ubat itu kepadanya. Pesakit mengambil ubat tersebut dan menggunakannya menurut arahan yang tertulis pada preskripsi. Ada kertas yang tercatat, man. Kan kalau kita pergi hospital tak? Biasanya hospital maya lah kan ni. Kat Malaysia ni apa ni, klinik-klinik itu ada dia bagi ubat selalu tak? Tapi kalau macam di India, di negara-negara Arab, perempuan negara lain, dia bagi nama ubat ya. Kita pergi cari kat kedai farmasi.
Jadi dia bila dapat satu ketanda tu buat, kita carilah. Baik. Di samping berulang kali membaca ayat Al-Quraniyah yang terdapat padanya kata syifa seperti yang tercatat pada halaman 48, 49 dan 50, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat sembuh kepadanya kerana dia yang menyembuh. Hati-hati tuan-tuan, cubalah, ya. Cuba nanti ikhtiar. Ada samping mengambil ubat-ubatan yang ditunjuk nasihat oleh para doktor, ya, para pengamal perubatan, kita gandingkan dengan ayat-ayat Al-Qurannya yang tuan-tuan belajar ni. Tak ada apa pun tuan-tuan, sama ya. Wasfi sudur qaumin mu'minin, macam-macam. InsyaAllah Allah akan menyembuh penyakit kita. Demikianlah kemujarraban ayat-ayat Al-Quraniyah. Jika pengamalnya mengambil iman, jika pengamalnya memiliki iman yang sebenar dan yakin yang kejat dari tahqiq kita makrifat yang matang, di samping pasrah kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada menulis buku ni atas nama tajuk Rawatlah Diri Anda dengan ayat-ayat Al-Quran dan cara rawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya, ya, buku ni tak keluar pun. Maknanya tak dicetak lagi lah. Dah siap tempat. Sudah saya kutip ayat-ayat Quran kumpul, terjemah sebab dan dapat sikit maklumat daripada doktor. Tentang masalah gout and arthritis ke apa ke, dapat maklumat, adunkan dengan ajaran Rasulullah. Dia tak dapat nak membuktikan tu perempuan, maklumat ni ada ke tak? Kebetulan saya ni pesakit, selalu saya kutip maklumat. Kalau saya baca sama mingguan Malaysia atau berita minggu tu, saya baca pertama yang ada berita masalah kesihatan, itu minat saya suka. Atau mana-mana asal apa yang ada kolom tu, suka. Sebab ada maklumat yang penting untuk kita faham, supaya kita sama ada kita sanggup ikut punya arahan dia atau tidak, itu lain pasal. Tapi biarlah kepada kita ni penuh dengan maklumat kesihatan, supaya kita sentiasa berhati-hati yang bijak dalam menangani kehidupan kita. Kemustajaban ayat-ayat Al-Quraniyah yang seperti ayat-ayat yang ada pada ukapannya kata syifa tidak dapat dinafikan lagi. Namun menjadi tanggungjawab kita memahami terlebih dulu ayat-ayat Al-Quraniyah yang dibaca sebagai zikir atau penawar bagi menyembuh sesuatu penyakit, supaya makrifat bertambah matang dan melegakan perasaan hati yang bercelaru, serta menyemarakkan semangat juang untuk mendapat kembali kesihatan yang hilang. Itu dia. Ya, jangan orang kata suka-suka, main-main, baca dia dengan bersemangat. Ambil sebiji pil dalam Panadol. Jadi sebelum masuk dalam mulut tu, bacalah ayat-ayat sifat tu. InsyaAllah kita akan menikmati sihat. Untuk melega perasaan hati yang bercelaru, kita menyemarakkan semangat juang untuk mendapatkan kembali kesihatan yang hilang, atau membina saksinya yang ceria serta perwatakan yang jujur, tulus dan ikhlas. Itu tujuannya tu perempuan. Ya, tujuan itu dia, untuk membentuk sikap ataupun gaya hidup kita ni,
ataupun gaya laku kita ni dengan gaya yang baik dan sempurna. Sekarang marilah kita mengaji sesaat ayat-ayat Al-Quraniyah yang terdapat pada ukapannya kata syifa. Kita mulakan dulu dengan ayat ke-14 dari surah At-Taubah yang bermaksud dan dia akan melegakan. Ini syifa maknanya hati orang yang beriman. Siapa dia? Allah. Wa yashfi sudur qaumin. Dia ini Allah akan melegakan, akan menyembuhkan, akan menawarkan hati. Amin. Saya katakan tadi, kalau kita sakit dada, baca ada gosok, insya-Allah, insya-Allah ia akan hilang. Kena orang takut kan, bila sakit dada ni, disakit jantung. Sekarang orang takut, paling takut sakit jantung, lemah jantung kan, kelang kabut kan. Ialah memang kita berwaspada, takut hati was. Jadi kita baca sebelum kita pergi jumpa doktor, ingatan kita pada Allah, jangan hilang tu perempuan. Kita semua mati, tak ada siapa yang kekal hidup. Sama ada mati dengan sebab penyakit atau sebaliknya, tak tahu. Apa yang kita mahu tuan-puan, biarlah jiwa kita tenang, pikiran kita tak bercelau. Bila tuan-tuan sakit rasa lemah jantung ni, tak wasdur qaumin mu'minin. Hati kita ingatkan Allah. Andainya kita, Allah ambil kita, ajal roh kita ambil, itu hak Allah. Apa ni, bila datang ajal, ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak sempat pun kata ambulans sampai bawa hospital, kita dah mati dah. Memang itu hak Tuhan. Tapi biarlah sebelum tu jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, tenang dengan ingatan Allah pada Allah. Ini yang kita nak latih ya teman-teman. Ya. Kan kita baca surah Al-Awwal. Selamat tinggal lah Tuhan. Tajuk tu. Kan? Ini dia punya takziah dia lah kepada seorang tokoh tokoh ilmuwan yang telah meninggal dunia, umurnya 78 tahun. Ya, sakitnya jantung, sakit dada, dia bawa kita mati dalam perjalanan. Jadi biarlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berdepan dengan situasi demikian, ataupun saya, biarlah kita mohon pada Allah, kita ingatkan Allah, baca. Sebab mati dia tak kenal siapa tu perempuan. Bila dia datang, terus diambil. Tan Sri ke, tidak Tan Sri ke, Datuk ke apa, habis. Ungkapan dekat ayat tersebut adalah seperti berikut: qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Jadi ayat akhir dia potong. Habis mana apa dia? Perangilah mereka dan saya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tangan kamu, dan dia akan menghinakan mereka dan menolong kamu untuk menggalahkan mereka, serta dia akan melegakan hati orang yang beriman. Ini makna asal ayat. Diturunkan oleh Allah ketika orang mukmin sedang berperang. Allah digalakan, qatiluhum, perang golongan itu. Yu'azibhumullahu bi'aidikum, nanti Allah akan mengazab mereka
mengusik tangan kamu. Seolah-olah tangan manusia beriman ini tangan Allah, bukan tangan mereka menyeksa, membunuh. Tidak, Allah akan memusnahkan musuh. Akhir sekali, wa yasfi sudur qaumin, memberi rasa lega, melegakan hati. Ialah bila kita berjuang, tuan-puan, macam pesakit kan. Pesakit dia berjuang berperang dengan penyakitnya. Baik, ketika tu dia memerlukan perasaannya lega. Tuan-tuan, begitulah saya pun sama lah. Bila gauk tu terkena gaukan, tuan-tuan tahulah ya, gauk semua tak kena, dah tak boleh berjalan, duduk tak kena, sakit, dia dinyok tu tak boleh urut. Saya mula kena, saya ingat sakit urat, minta tolong kawan tu bertambah sakit tu, tak boleh tidur sampai pagi. Tapi saya alhamdulillah, penawan saya tak suka ayat Quran lah. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Ama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ini ayat Quran diajar Rasulullah. Jika kamu sakit sendiri, pada saat orang baca, baik, penyakit itu tak hilang, tapi jiwa kita lega. Ini penawar. Dia kata aduh. Kalau kabut aku yang rendah je. Aduh. Tak. Saya tak pernah tua kata aduh. Dia orang sepelik. Kalau saya teman pun tak pernah. Senyap je saya. Itu jiwa yang tenang. Memang kita sakit, tapi jiwanya tenang. Ini kita mahu nak perempuan. Memanglah orang pun doktor kata sakit kau adalah sakit sepanjang hayat. Masih tak bertemu dengan penama yang sebenar lagi. Doktor bagi ubat nama segala. Itu sama ada kita sedar tak sedar, dia hanya menahan sakit saja. Dan dia boleh merepotkan tulang. Ubat ni diberi itu dalam kawalan. Tapi doktor kan dia piti, tak kisahlah. Penyakit tak tahu, malah doktor pun tak royak, tak beritahu nama ubat ni. Tak pernah. Saya tak pernah dapat tu doktor bagi tahu, oh ni ubat saya begini nama sekian tak. Dan kalau kita tanya dia pun dia tak tahu je. Malah kita minta nama dah, ubat diberi tu kadang-kadang dia buat lupa. Ini saya sebut ni sebenar pun. Tapi kalau bangsa Arab tidak. Doktor Arab kita tanya ni mana ada lagi. Sepatutnya maaf kan, mungkin tak ada doktor begitu kan. Kalau tuan-tuan buka klinik, sepatutnya tuan-tuan doktor bagilah sampai beri nasihat. Beritahu ubat yang saya beri ni namanya sekian-sekian. Kalau ada ruang masa, pergi cari farmasi ubat ni. Ini ikhtiar saja. Ini ikhtiar saja. Mengikut pengalaman saya ini. Saya nasihat anak saya ada seorang doktor di buka klinik. Saya nasihat dia gitulah. Mu kena sebut begitu praktik. Jangan tipu. Rezeki nak yang halal. Jangan kita minus. Kalau kadar harga ubat sekian, kos rawatan sekian berapa? Ni seimbangkan. Tengok yang datang siapa dia. Kalau dia di kalangan orang yang susah, kita beri pertimbangan kos dengan dia. Itu saya nasihat anak saudara saya supaya pesakit yang begitu tenang fikiran. Sebab bukan dia yang datang sakit, kita pun sakit juga. Kita juga sakit kan. Itu saya kata.
Allahumma salli ala Muhammad. Dan tuan, ayat tersebut merupakan pengumuman perang terhadap kaum musyrikin yang mencabuli sumpah janjinya sesudah mereka mengikat perjanjian setia yang berazam hendak mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah yang memulai peperangan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat ke-13 surah ayat sebelum ayat ini, iaitu Allah mengarahkan Rasulnya dan orang yang beriman supaya keluar memerangi mereka yang punah berkali-kali membuat onar dan pengkhianatan. Mereka punah mengumumkan janji yang telah mereka kuatkan dengan sumpah, iaitu janji di Hudaibiyah. Tuan-tuan kalau pergi pernah pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tahulah ya, Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah disebut bahawa tidak akan berperang 10 tahun lamanya. Itu janji dia. Dan dinyatakan kebebasan masing-masing memeluk agama mereka, dan tidak dihalangi orang yang mengerjakan ibadat haji, dan tidak pula akan akan memberikan bantuan kepada pihak kabilah-kabilah yang berperang sesama mereka, sesama kabilah. Tetapi perjanjian Hudaibiyah yang diperbuat pada tahun ke-6 Hijriah itu dicabuli dan dimungkiri. Turun ayat ini, qatiluhum, perang mereka kerana mereka khianat, dia buat onar. Ini berarti Islam tak perang orang kafir itu, perempuan. Islam tak memusuh orang yang bukan Islam kita. Itu bukan tujuan Islam. Islam sejahtera. Tapi kalau orang tu telah mengkhianati, diizinkan perang. Ada syarat-syarat pula. Perang tu bukan mana perang nak memusuh kita, supaya mereka kembali kepada kebenaran. Dan dalam perang nanti tak boleh bunuh orang perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak. Comel tu perempuan, kau tuan tengok dalam sejarah Islam. Kerana kita semua ni dilahirkan ke dunia untuk hidup bersama, hidup bermuafakat, hidup berseteru, hidup kena mengenali. Litata'arafu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kamu, ada lelaki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadikan kamu buah-buah. Ada buah tu, ada bangsa tu, ada bangsa ni, ada yang warnanya kulit putih, ada hitam, ada kelabu dan sebagainya. Apa? Litata'arafu, supaya kita kenal mengenali. Arti supaya kita bermuafakat, bekerjasama, saling menghormati di antara sesama lain. Ini ihsan maunya, bukan berbala, bukan benci membenci, tak. Kalau timbul perasaan benci membenci, itu bukan ajaran Islam. Percayalah tuan-tuan, Islam mahukan manusia seluruhnya adalah bekerjasama dan hidup aman damai. Sebab itulah ukhuwah persaudaraan perempuan, ukhuwah imaniyah, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah imaniyah ni Islam sesama Islam, mukmin sama mukmin, itu ukhuwah persaudaraan imani dan lagi. Ukhuwah insaniyah yakni Islam dengan bukan Islam, persaudaraan yang kemanusiaan. Ialah kalau nak cerita ni memang apa ni, Islam ni menganjurkan kita kepada kesejahteraan hidup, ya. Baik. Allah rahmat. Jadi kata boleh itu bila mereka janji, Tuhan pun arahkan, perangilah mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan tangan kamu, dan dia akan menghinakan mereka dan akan menolong kamu, melawan dan menewaskan mereka, dan dia akan menyembuhkan dada dan memuaskan hati orang yang beriman. Itu wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Baiklah, kata Profesor Dr. Hamka, wallahu a'lam. Kita minggu depan insya-Allah kita akan dengar pandangan Dr. Hamka. Allah yarham Dr. Hamka, macam mana pandangan dia
tentang ayat ini insya-Allah ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.